RTM. 1921 tarikh di mana kita mulakan siaran pertama melalui radio yang pada ketika itu dalam lingkungan 300 meter je. Tapi untuk kali yang keseberapa ini kita sudah boleh lihat bahawa RTM telah berkembang kepada sebuah organisasi media yang bukan saja menggunakan radio, malahan TV dan juga media baru. Namun kita perlu bergerak ke hadapan dan sehubungan dengan itu banyak telah pun dirangka dari segi transformasi dan pelan bagaimana untuk menggagaskan satu siaran dan juga satu cara untuk mencapai audiens yang baru ini. Bersama dengan saya di studio untuk membincangkan tentang pelan transformasi RTM ini, Encik Abdullah bin Daud yang merupakan pengarah pembangunan strategik RTM. Terima kasih Encik Abdullah kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Terima kasih kembali. Dan mukadimahnya bagaimana pelan transformasi RTM 2021-2023 mula digarap dan seterusnya akan diwawarkan kepada masyarakat. Terima kasih saudara Terence. Kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penerbit dan juga semua kru program Selamat Pagi Malaysia kerana kesempatan diberi kepada saya untuk kita berbincang berkaitan dengan pelan yang baru dirangka hala tuju serta jenama baru RTM. Tidak lupa juga saya pagi ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah, Datuk Timbalan Ketua Pengarah kerana perhatian yang telah diberi untuk kita sama-sama merangka dan menggarap pelan transformasi RTM ini. Kalau kita melihat dari segi pandangan umum, pandangan yang spektikal terhadap jenama RTM bukannya perkara baru. Walau bagaimanapun dengan pandangan-pandangan yang begini, RTM terus bergerak, melangkah sehingga kini kita sudah berumur 75 tahun. Kita sebenarnya mendapati situasi yang tidak pernah kita alami sebelum ni. Dengan evolusi penyiaran dan digital yang bergerak amat pantas. Jadi RTM perlu mengolah dan mengadung perubahan dalam evolusi ini untuk terus kekal, unggul, bersiaran dan menjadi wadah kepada masyarakat. Jadi bertitik tolak daripada situlah kami di peringkat pihak pengurusan dan pegawai-pegawai yang terlibat di RTM bertukar lumus, memerah fikiran untuk menghasilkan satu rangka selama 3 tahun untuk kita sama-sama transformkan RTM ni ke suatu yang lebih segar, suatu yang boleh diterima pada masyarakat pada masa kini. Berbalik kepada macam mana nak diruar-ruarkan promosi kepada perubahan yang bakal kita laksanakan ini. Sebenarnya sekiranya saudara Terence perasan, sebelum kita menyambut Hari RTM pada 1 April yang lalu, Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran serta Ketua Pengarah Penyiaran sendiri telah pun mengikuti sesi temu bual bersama dengan RTM ataupun sesi temu bual bersama dengan media. Pada masa yang sama, pada hari 1 April itu, YB Menteri Komunikasi dan Multimedia dalam ucapan semasa hari sambutan telah mengenengahkan beberapa perkara yang menjadi tonggak dan teras kepada pelan transformasi ini. Perkara yang amat terkesan sebenarnya, program fokus transformasi disentuh dan dituturkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita semasa merasmikan sambutan kita pada minggu yang lalu.
Ini menunjukkan komitmen daripada kerajaan sendiri untuk terus memberi nafas baru kepada jenama RTM. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, jenama RTM ini bertapak 75 tahun yang lalu, namun penyiaran telah pun bermula lebih 100 tahun yang lalu. Dari jangka masa yang begitu panjang untuk kita lihat olahan minda dan perspektif masyarakat. Dan sehingga kini kita ingin juga tahu apakah kerangka kepada pelan transformasi ini yang bakal lebih menyeluruh untuk memuatkan semua aspek masyarakat, terutama sekali mereka yang sudah pun biasa dengan media baru. Pelan transformasi yang kita gubal ni, jika kita lihat dari segi kerangka, kita menggariskan 3 bidang fokus keutamaan, iaitu yang pertamanya platform penyiaran RTM, mekanisme transformasi itu sendiri, dan juga yang ketiganya adalah fokus kepada tumpuan kumpulan-kumpulan sasar. Transformasi dari sudut yang pertama tadi adalah platform, ianya melibatkan 3 teras utama, iaitu penyenamaan TV, penyegaran radio supaya lebih segar, dan teras ketiga itu adalah lonjakan media baru. Dalam aspek mekanisme transformasi pula, pelan ini memberi penekanan kepada memperkasakan infrastruktur. Seperti kita menaik taraf fasilitis, serta tidak lupa juga pengurusan kepada bahan kandungan kreatif yang sekarang ini tersimpan selamat di dalam arkib RTM melalui proses yang kita panggil pendigitalan. Seterusnya, bidang keutamaan ketiga adalah merupakan tumpuan kepada kumpulan-kumpulan sasaran yang menonton, yang mendengar, serta yang melayari media baru RTM. Jadi kita juga mengangkat satu konsep baru, yang mana aspirasi daripada YB Menteri yang kita panggil sebagai komunikasi ummah dan juga komunikasi OKU. Yang tu mungkin kita akan bercerita lebih lanjut selepas pada ini. Ya, ini adalah suatu yang menarik di mana merangkumi semua aspek penyiaran moden sekarang ini, iaitu radio, TV dan juga satu program untuk membawa lebih ramai melayari laman-laman sesawang dan juga media sosial RTM. Kerangka yang diperkenalkan ini secara keseluruhan sangat menarik. Encik Abdullah, mungkin kita boleh perincikan lagi teras-teras yang kita sebutkan tadi. Terima kasih, Terence. Sekiranya saya diberi peluang untuk memberi penjelasan yang lebih lanjut, suka saya menyentuh dan memperjelaskan dalam 3 platform utama tadilah, iaitu TV, radio dan media baru. Pertamanya, penjenamaan saluran TV. Sebenarnya sekiranya saya rasa Tyron pun perasan benda ni, dan rasanya para penonton perasan bahawa pada masa ni kita RTM memiliki 6 saluran TV. TV1, TV2, TV OK. Dan yang baru-baru ni TV berita, TV sukan dan TV 6. TV dalam bentuk dalam peringkat percubaan. Melalui transformasi ini, kita menyusun semula saluran TV ini mengikut sifat saluran dan kandungan keutamaan masing-masing. Mengambil contoh TV1 sekarang ni. TV1 bersiaran dengan hidangan rancangan-rancangan yang merupakan agenda nasional.
berita utama, kerohanian, kenegaraan, nilai-nilai murni, dan tidak lupa sekiranya kita ada siaran langsung rancangan-rancangan serta sukan-sukan utama negara, kita akan hidankan di bawah TV1. TV2 pula akan disajikan dengan program rancangan bersifat drama, filem, konsert hiburan, reality show dan rancangan berita dalam bahasa Inggeris, Mandarin dan juga Tamil kita muatkan di dalam siaran saluran TV2. TV OK bakal disiarkan rancangan bagi maksud perkayakan minda. Dokumentari, seni, program berunsur budaya dan juga program-program yang diminati oleh remaja. Sukan RTM semestinya tiada lain kecuali sukan dan semata-mata sukan. Pada masa yang sama kita transformkan juga TV berita RTM dalam aspek penyampaian, aspek persembahan, aspek pasangan ikon-ikon penyampai. Para penonton akan melihat kelainan dalam masa kita sedang mengolah ke arah transformasi. Berbalik kepada satu platform yang lain, iaitu platform radio. Kita di peringkat perancang RTM ni merangka supaya radio kedengaran lebih segar, lebih diminati, menambah baik dan menyusun semula dari segi kandungan, penyampaian dan look and feel. Sekiranya diizinkan oleh pihak kerajaan, kita mungkin akan menubuhkan, mewujudkan suatu rangkaian radio baru yang kita namakan radio remaja. Jadi ini merupakan antara perancangan-perancangan secara lebih khusus. Namun disebutkan tadi oleh Encik Abdullah berkaitan dengan teras komunikasi ummah dan juga komunikasi OKU yang sedang dalam pelan untuk dilaksanakan. Jadi apakah kedua gagasan baru ini? Sebenarnya Terence, konsep komunikasi ummah dan OKU kita angkat, RTM mengangkatnya setelah kita mendapat mesej yang jelas. Ia merupakan aspirasi oleh YB Menteri. Kita di pihak RTM cuba menterjemahkan aspirasi kedua-dua komunikasi ini dan kita cuba usaha merealisasikannya. Sebenarnya kalau melihat daripada penerbitan ilmiah, konsep komunikasi ummah ni berpandukan kepada ayat 125 surah ke-16 surah Al-Nahl, iaitu surah berkisah berkaitan dengan lebah. Sekiranya term perasan, kedudukan ayat ini merupakan di muka surat terakhir daripada juzuk 14 ayat kitab suci Al-Quran. Sekiranya diizinkan, boleh saya cuba bacakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwal a'lamu bil muhtadin. Terjemahan kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad
dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Dan berbahaslah dengan mereka yang telah engkau seru itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui akan orang yang sesak dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayat petunjuk. Kita tengok dia punya intipati dan rahsia tersembunyi dalam tafsir terjemahan ayat tersebut. Jadi secara umum saya rangkumkan, walaupun saya bukan ustaz, minta maaf. Tuhan berseru supaya kita menggunakan kebijaksanaan dalam kita berkomunikasi ke arah memberi pengajaran yang baik, dan pada masa yang sama kita berdialog dengan cara yang paling baik walaupun kita berbeza pandangan pendapat. Itu dia punya ni lah. So sebenarnya komunikasi sebegini bersesuaian dengan kepentingan dan masalah umat, sekaligus menjurus kepada keharmonian, kestabilan, jelas dan tidak mengelirukan, apalagi ke arah menggusarkan. Kita cuba mengelak komunikasi. Seterusnya aspek komunikasi OKU. Kita RTM meraihkan konsep di mana semua golongan OKU memiliki hak untuk menyuarakan perasaan, keperluan dan kehendak mereka supaya dapat difahami oleh semua masyarakat yang lain. Mereka juga ni, OKU ni juga adalah berhak untuk memahami sistem komunikasi sedia ada di kalangan golongan yang sempurna ni. Maka RTM mengorak langkah bagi memastikan pihak golongan OKU ni tidak ketinggalan dalam arus perdana, dan tidak ketinggalan mengikuti siaran di saluran-saluran TV RTM dengan kita melipat gandakan paparan sari kata dan juga penggunaan perkhidmatan juru bahasa isyarat di saluran TV RTM. Baik, terima kasih Encik Abdullah kerana sudi bersama kami dalam membincangkan transformasi RTM bergerak ke hadapan. Kalau anda mempunyai sebarang cadangan, anda boleh suarakan kepada kami melalui email. Ingat pesanan tadi melalui ayat yang telah disebutkan. Kita berdialog dengan cara yang berkesan, yang paling berkesan, dan berdialog dengan cara yang berilmiah dan berhemah. Sekiranya anda berbeza pendapat ataupun pandangan dengan apa yang telah pun disuarakan, diutarakan melalui RTM, itu tidak bermakna anda tidak boleh memberi sumbangan untuk membantu kami melakukan lebih baik pada masa hadapan. Jadi sebarang maklum balas atau feedback ke atas cadangan ini anda boleh utarakan melalui transformasi_RTM@rtm.gov.my. Jadi sila gunakan peluang ini untuk memberikan ruangan-ruangan untuk kami membuat perubahan yang bergerak ke hadapan. Terima kasih Encik Abdullah kerana sudi bersama kami dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Dan seterusnya kita